Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita cerita, 6 bekas ahli tanding bebas, GRS hilang peluang jadi kerajaan. Saudara dan saudari, perkembangan politik Sabah makin hari makin panas. Selepas penamaan calon pilihan raya umum, PRU, Dewan Undangan Sabah ke-17 semalam, satu gegaran besar melanda gabungan rakyat Sabah apabila 6 bekas wakil mereka sendiri tampil sebagai calon bebas di 6 kawasan berbeza. Ini bukan gegaran kecil. Ini gempa politik yang boleh meruntuhkan beberapa kerusi penting GRS. Calon bebas berkenaan ialah Fairuz Rendan di Pintasan, Roland Chia di Inanam, Awang Ahmad Shah Awang Sahari di Petagas, Maijol Mahab di Bandau, Muhammad Ismail Ayub di Lamak, dan Datuk Rina Jainal di Kukusan. Keenam-enam mereka bukan orang baru, bukan nama kecil, dan bukan calon eksperimen. Mereka pernah menjadi tulang belakang kemenangan parti, dan mereka tahu selok-belok medan masing-masing. Di Pintasan, pertandingan 11 penjuru kini bertukar menjadi medan paling berisiko apabila Fairuz Rendan dijangka menghakis sokongan tradisi GRS. UNO, PN dan Warisan tidak perlu menang besar. Cukup jika undi GRS pecah di tengah jalan. Di Inanam, pertandingan 13 penjuru pula menjadi semakin liar. Kehadiran Roland Chia yang punya rekod dan pengaruh urban menjadikan undi untuk PHGRS, Star dan Blok Pro Pembaharuan kini terpecah 3. Ini membuka peluang luas kepada UPKO atau Warisan untuk memintas pada saat akhir. Di Petagas, Awang Ahmad Shah masuk gelanggang sebagai bebas dan langsung mencetuskan persaingan 3 halai yang sengit. Jika undi PHGRS terpecah 2, Warisan atau PN boleh menang dalam situasi mayoriti kecil sahaja. Di Bandau pula, GRS kini berdepan 13 penjuru paling rumit dengan cabaran terdekat daripada PKDM, PH, Warisan serta tambahan faktor Maijol Mahab. Di sini, undi Kadasan Dusun Pro GRS dijangka berpecah, membuka ruang bahaya untuk lawan-lawan utama. Di Lamag, kehadiran Mohad Ismail Ayub dijangka memecahkan undi pro kerajaan sekaligus memberi ruang kepada nama besar seperti Bung Mokhtar Radin serta calon Warisan dan PN. Lamag secara tidak rasminya hampir milik PN. Dan di Kukusan, Datuk Rina Jainal pula membawa blok sokongan wanita dan profesional yang signifikan. Jika undi PHGRS dan undi Pro Rina berpecah 2, Warisan atau PN boleh memintas dari belakang. Saudara dan saudari, secara matematiknya, ke-6 kerusi ini memberikan risiko langsung kepada GRS. Mereka mungkin tidak tumbang kepada calon bebas itu sendiri, tetapi undi yang terbelah cukup untuk menghadiahkan kerusi kepada pihak lawan. Berdasarkan rekod Sabah dari pilihan raya lalu, undi retak dalam parti mampu menyebabkan kejatuhan antara 5 hingga 6 kerusi tanpa perlu lawan berkempen besar-besaran pun. Jika 6 kerusi ini tergelincir, ia menaikkan risiko kekalahan GRS di seluruh negeri sebanyak 8 hingga 12% melalui kesan domino. Moral jentera turun, persepsi goyah dan sokongan pengundi atas pagar boleh beralih. Pengerusi GRS, Datuk Sri Haji G. Noor sudah pun mengeluarkan amaran keras bahawa mana-mana calon komponen yang bertanding sebagai bebas akan dipecat. Namun realitinya, keputusan sudah dibuat, borang sudah diterima SPR dan undi kini akan bergerak mengikut emosi rakyat, bukan disiplin parti. Inilah realiti medan PRU 17 Sabah, retak di dalam sedang menjadi belah di luar. Dan 6 kerusi yang dulunya selesa, kini menjadi medan paling genting untuk GRS. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Apapun ini, sekadar pandangan, terpulang untuk Sabahan menilainya. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Dan jika bosku Sabahan sejati, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.